Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Kita di mana? Di Masjid Kasim. Okay, apa khabar semuanya muslimah di Masjid Kasim? Mudah-mudahan saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. So, bagaimana kita pada hari ini? Sudah bersedia untuk mengikuti perbincangan lanjut berkenaan dengan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah kita? Kita bincangkan tentang apa minggu lepas? Kita bincangkan berkenaan dengan siapa orang tu? Al-Aswad Al-Ansi. Jadi pada hari ini kita akan sambung. Kita maknanya kita dalam misi, kita masih lagi dalam misi penghapusan ataupun misi untuk menumpaskan, itu lebih tepat ya, misi untuk menumpaskan mereka yang memberontak pada kerajaan pemerintahannya, pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi kita masuk kepada pemberontakan yang berikutnya. Kalau dulu pemberontakan itu diserahkan kepada siapa? Muhajir, tak silap saya ya, kepada Muhajir untuk Muhajir untuk menumpaskannya. Dan pada hari ini perbincangannya akan mengupas berkenaan dengan misi Khalid Al-Walid radhiyallahu an untuk memerangi Tulaiha Al-Asadi. Kita berada di muka surat 111 ya muslimah, muka surat 111. Di situ bawah sekali topiknya berbeza dengan apa yang ada di paparan kita pada hari ini, kerana topiknya di situ panjang. So Ustazah ringkaskan dia. Baik, cari topik yang bertajuk perjalanan Khalid. Perjalanan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an dari Zilqassah untuk memerangi kaum murtad. Tapi di slide kita Khalid Al-Walid dan misi memerangi Tulaiha Al-Asadi. Baik, dalam perenggan ini ataupun dalam perbincangan yang dikemukakan pada kitab kita di sini, disebutkan bahawasanya Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Wahsy bin Harb bahawasanya ketika Abu Bakar As-Siddiq melantik Khalid bin Al-Walid sebagai panglima perang, operasi penumpasan orang-orang murtad, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma abdullahi wa akhul ashirati Khalid bin Al-Walid wa sayfun min suyufillah sallahu Allahu azza wa jal ala al-kuffari wal munafiqin. Apa maksudnya muslimah? Di sini Nabi SAW memuji kepribadian yang ada pada Khalid ibn Al-Walid, iaitu apa kata Nabi, sebaik-baik hamba dan sebaik-baik keluarga adalah Khalid bin Al-Walid, dan dia adalah sebilah pedang ataupun dia adalah sebilah pedang dari pedang-pedang Allah Azza wa Jal yang Allah hunuskan atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Okay, hadisnya sanadnya adalah sahih menurut kepada pendapat Ahmad Syakir. Jika sekiranya kita lihat kepada nota kaki yang berada di muka surat 112 di bawah situ ada nota kaki yang nombor 1, Musnad Ahmad, dan seterusnya Ahmad Syakir berkata sanadnya sahih. Jadi pujian yang Nabi SAW berikan ini dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana ketika beliau melantik Khalid ibn Al-Walid, dia ingat apa yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan Khalid ibn Al-Walid itu tadi. Baik, kita terus ya muslimah kepada perenggan yang berikutnya di situ. Ketika Khalid berangkat dari Zilqassah dan mulai berpisah dari Abu Bakar As-Siddiq,
Abu Bakar berjanji akan bertemu dengannya di dekat Khaybar, berdekatan dengan Khaybar berserta seluruh pemimpin pasukan. Jadi perjanjian itu dibuat ialah untuk memberikan ketakutan kepada ataupun untuk menunjukkan kekuatan agar orang-orang Arab yang ada di sekitar yang mana mereka ini memberontak, mereka ada rasa gentar pada diri mereka terhadap apa yang dilaungkan ataupun apa yang dijanjikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, iaitu akan berkumpul semula pada satu tempat yang berdekatan dengan Khaybar. Maknanya di situ ada kemenangan di dalam ekspedisi ini ataupun dalam misi ini bagi menumpaskan mereka yang memberontak, iaitu golongan yang murtad. Baik. Kemudian kita lihat Abu Bakar memerintahkan agar Khalid menumpaskan siapa? Di situ Abu Bakar merintahkan Khalid menumpaskan Tulaiha di perkampungan Bani Al-Asad yang terletak di Ghatafan, sebuah tempat bernama Ghatafan. Jadi kita dapati Khalid ibn Al-Walid dia pergi ke sana, yang mana pada masa itu Tulaiha Tulaiha berada di antara kaumnya di perkampungan Bani Asad di Ghatafan, dan turut bergabung bersamanya adalah Bani Abs dan Zubyan. Maknanya ketenteraan yang ada pada Tulaiha pada masa itu, dia menjadi besar bilangan tenteranya, lantaran ada gabungan daripada Bani Abs dan juga Zubyan. Okey, baik. Kita juga lihat di dalam perenggan yang berikutnya, kita dapati Tulaiha dia mengirimkan utusan kepada Bani Jadilah dan juga Ghauth yang merupakan Bani ataupun suku Tayyib agar bergabung dengannya, iaitu dia utuskan orang supaya pergi jumpa dengan Bani Jadilah dan Ghauth daripada suku Tayyib itu tadi agar bergabung bersama dengan Tulaiha. Jadi mereka mengirimkan beberapa tentera untuk berjumpa dengan kedua-dua Bani ini kan, Bani Jadilah dan juga Bani Ghauth, agar turut serta bersama dengan Tulaiha. Tapi mereka belum lagi. Okey, kedua-dua Bani ini iaitu Jadilah dan juga Ghauth, mereka belum lagi bergabung dengan Tulaiha. So nanti kita akan lihat apa yang berlaku. Yang mana Jadilah dan Ghauth ini mereka belum lagi bergabung bersama dengan Tulaiha. Baik. Tapi Muslimah, sebelum Khalid ibn Al-Walid pergi ke Ghatafan untuk memerangi Tulaiha, Abu Bakar radhiyallahu an sebenarnya sudah mengirimkan seorang sahabat bernama Adi ibn Hatim, untuk melihat keadaan di sana, yang mana Adi ibn Abi Hatim merupakan antara Adi ibn Abi Hatim ni ialah kaum yang antara kaum lah yang terdapat di sana, orang yang kita boleh panggil ada saudara mara ataupun ada influence lah, ada pengaruh. Okey, ada pengaruh di sana. Jadi Adi ibn Abi Hatim dia terlebih dahulu tiba di Ghatafan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku kepada suku Tayyib, iaitu Bani Jadilah dan juga Bani Ghauth. Dan apa kata Abu Bakar radhiyallahu an kepada Adi ibn Abi Hatim sebelum dia berangkat ke Ghatafan ataupun kepada siapa ni? Kepada kaum dia tadi kan? Baik. Abu Bakar kata kepada dia begini, kejar kaummu sebelum mereka bergabung dengan Tulaiha dan menjadi binasa. Maknanya tadi kan Bani Jadilah dan juga Bani Ghauth mereka belum lagi bergabung dengan Tulaiha. Jadi sekarang tugas Adi ibn Abi Hatim ialah untuk menarik mereka agar tidak bergabung bersama dengan Tulaiha. Ini adalah pesanan Abu Bakar radhiyallahu an kepada Adi. Okey, supaya pujuk mereka jangan bergabung dengan Tulaiha. Jadi di sini berlaku dialog antara Tulaiha dan kaum tu tadi kan, iaitu suku Tayyib yang terdiri di kalangan Bani Jadilah dan juga Bani Ghauth. Jadi di situ dia beritahu kepada kaumnya. Adi ni pergi kepada mereka, kemudian beritahu supaya ikut Abu Bakar radhiyallahu an dan masuk kembali ke dalam agama Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaumnya pada masa itu enggan.
Kaumnya enggan, bahkan mereka menjawab begini, kami tidak akan membai'ah Abul Fasil selama-lamanya, iaitu Abu Bakar. Jadi Adi berkata, demi Allah, tenteranya akan datang menyerang kalian. Siapa yang akan datang? Itu Khalid ibn al-Walid. Jadi Adi datang beritahu kepada mereka terlebih dahulu, Khalid ibn al-Walid sedang dalam perjalanan untuk menyerang kalian. Maka sebelum dia datang, terbaik kalian kembali ke jalan Allah, bertaubat dan berbai'ah. Kalau tadi kita lihat perkataan berbai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini adalah pesanan Adi ibn Abi Hatim kepada kaumnya. Kemudian Adi kata kepada mereka, bila tentera Abu Bakar datang yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid, kelak itu nanti sampai kan kepada mereka, maka mereka dan akan memerangi kalian hingga kalian mengetahui bahawa beliau, iaitu bahawa Abu Bakar radhiyallahu an adalah sebenar-benarnya Abu Fahal, iaitu unta jantan yang paling besar, iaitu yang paling gagah. Jadi Adi di sini seterusnya memainkan peranannya, memujuk mereka agar kembali ke jalan Allah. Ini peranan Adi ibn Hatim. Jadi dalam kisah yang sedang kita bincangkan ini. Baik, setelah itu Khalid ibn al-Walid pun tiba. Khalid ibn al-Walid tiba di sana dan Khalid dia mengirimkan dua orang sahabat, iaitu Thabit ibn Akram betul. Thabit ibn Akram dan juga Uqasyah ibn Mihsan untuk menemui Tulaiha. Namun dalam perjalanan di situ, mereka berdua berjumpa dengan Hibal dan akhirnya berlakulah pertentangan ataupun pergaduhan antara mereka berdua yang menyebabkan Thabit dan juga Uqasyah terbunuh di dalam pertempuran itu. Hal tersebut pula sampai ketika mendengar kematiannya, silap tadi. Saya tersilap ni. Maaf saya tersilap tadi. Kalau kita lihat ya Muslimah pada muka surat 113, tadi yang apa saya ceritakan tu tersilap ya, saya tarik balik ya. Okey, saya tarik balik cerita tadi. Siapa tadi? Thabit ibn Akram dan juga Uqasyah ibn Mihsan, mereka bertemu dengan Hibal. Di sini Hibal yang tertewas ataupun Hibal yang terbunuh. Okey, Hibal yang terbunuh. Jadi bila Tulaiha dia dengar Hibal mati di tangan Thabit ibn Akram dan juga Uqasyah ibn Mihsan, dia keluar bersama dengan saudaranya bernama Salama dan mengejar Thabit dan Uqasyah. Pada masa itu mereka bertemu dan berlakulah perkelahian yang tidak dapat dihindarkan. Dan di sini kita dapati Tulaiha dia berjaya membunuh Uqasyah, sementara Salama berjaya membunuh Thabit ibn Akram. Okey, itu baru betul kisahnya. Jadi Thabit ibn Akram dia mati di tangan Salama, manakala Uqasyah ibn Mihsan mati di tangan Tulaiha. Yang mana pada awalnya kedua-dua mereka berjaya menumpaskan Hibal ketika mereka hendak bertemu dengan Tulaiha. Jadi kita panggil ini sebagai Tulaiha menuntut bela lah di atas kematian Hibal, yang menyebabkan kematian Thabit dan juga Uqasyah. Dan pada masa itu, hal ini didengari oleh tentera Muslimin. Jadi mereka sedih di atas apa yang berlaku ke atas Uqasyah dan juga Thabit. Dan Khalid pada masa itu segera bertemu dengan Khalid segera pergi ke Bani Tayyib. Dan di sana tadi kan saya kata, kita jelaskan tadi ya, Bani Tayyib dia terbagi kepada dua, iaitu Jadilah, suku Jadilah dan juga suku Ghawth. Bila Khalid ibn al-Walid pergi ke sana, dia bertemu dengan Adi ibn Hatim. Bertemu dengan Adi ibn Hatim. Jadi di sini Adi ibn Hatim ada memberikan pesanan kepada Khalid ibn al-Walid. Apa kata dia kepada Khalid ibn al-Walid? Dia kata gini kepada Khalid, iaitu berilah aku tempoh 3 hari. Jadi yang Adi kata kepada Khalid, berilah aku masa lagi tempoh 3 hari, yang mana kan dia kata
sebab mereka meminta tempoh dariku 3 hari, iaitu Al-Ghawth, itu Bani Al-Ghawth minta kepada Adi supaya berikan mereka tempoh 3 hari. Jadi kemudian kebetulan pada masa itu Khalid ibn Al-Walid datang bertemu dengan Adi untuk menyerang suku Tai ini kan, yang berada di Ghatafan. Tapi Adi kata, sabar dulu, tunggu 3 hari, sebab mereka minta 3 hari daripada aku. Kita lihat terlebih dahulu apa keputusan yang akan mereka buat. Sebab begini kata Adi. Adi kata agar mereka supaya kan tempoh 3 hari itu ialah mereka dapat mengirim utusan kepada Tulaiha dan menunggu hingga utusan tersebut kembali. Sebab dalam masa 3 hari itu mereka sedang menghantar utusan kepada Tulaiha. Jadi mereka nak tunggu utusan itu kembali kepada mereka. Sebab begini ya Muslimah, kalau sekiranya dalam tempoh 3 hari tersebut yang mana utusan yang mereka hantar kepada Tulaiha belum kembali dan kemudian mereka kembali kepada agama Islam, pada masa itu ia akan membahayakan nyawa utusan yang dihantar kepada Tulaiha. Jadi sebab itu mereka nak tunggu terlebih dahulu utusan yang dihantar kepada Tulaiha kembali kepada mereka. Barulah mereka akan buat keputusan untuk kembali menyokong kerajaan Islam Madinah ataupun bersama-sama dengan Tulaiha. Jadi sebab itu Adi ibn Hatim kata kepada Khalid ibn Al-Walid, nanti dulu, tunggu sampai 3 hari. Okay, tunggu sampai 3 hari. Dan apa kata Adi? Dan ini tentu lebih baik. Perkara itu tentu lebih baik daripada engkau menyegerakan mereka masuk neraka dengan memerangi mereka dalam keadaan murtad. Maknanya begini Muslimah, Adi nak kata kepada Khalid, kita tunggu terlebih dahulu mereka buat keputusan. Sekarang ni memang dah mereka itu dalam keadaan yang murtad. Bila kita serang mereka, kemudian mereka mati, bermakna kita hantar mereka ke neraka Allah. Sebab mereka mati dalam keadaan murtad. Kita beri mereka tempoh masa. Mudah-mudahan, ini maksud Adi. Mudah-mudahan lepas tempoh 3 hari itu, mereka bertaubat kepada Allah. Bukankah itu lebih baik? Ini kata Adi. Maknanya bila kita tunggu tempoh 3 hari, mungkin ada antara mereka yang bertaubat kepada Allah, lalu kita dapat menyelamatkan akidah mereka. Menyelamatkan mereka daripada neraka Allah, dan akhirnya mereka dapat masuk ke dalam syurga. Ini maksud Adi yang menyebabkan Khalid ibn Al-Walid tidak jadi untuk meneruskan serangannya ke atas suku Tai ataupun Bani Tai yang terdiri di kalangan Bani Jadilah dan juga Bani Al-Ghawth. Baik Muslimah, seterusnya kita lihat apa yang berlaku. Setelah tempoh 3 hari pada masa itu, setelah tempoh 3 hari, 500 pasukan dari suku Tai menyertai Khalid ibn Al-Walid. Masya Allah, tabarakallah, kita lihat. Maknanya, adakah rugi menanti selama 3 hari? Tidak. Setelah tempoh 3 hari, bermakna di sini, bila 500 pasukan yang terdiri dari suku Tai itu, mereka bergabung dengan Khalid ibn Al-Walid, bermakna mereka kembali kepada agama Islam. Mereka bertaubat kepada Allah, tinggalkan perkara yang murtad, lalu kembali kepada agama Islam dan menyertai Khalid ibn Al-Walid di dalam ketenteraan yang beliau pimpin. Maka di sini, selanjutnya kita lihat, dah settle ya, satu bahagian dah settle. Masuk kepada bahagian yang lain. Itu selanjutnya ya Muslimah, kalau kita lihat pada muka surat 113, selanjutnya Khalid menuju Bani Jadilah. Kalau tadi, yang 500 ini, mereka di kalangan Bani Al-Ghawth. Okey, di kalangan Bani Al-Ghawth yang terdiri di kalangan suku Tai. Kemudian setelah itu, Khalid ibn Al-Walid dia terus pergi kepada lagi satu Bani, iaitu Bani Jadilah yang merupakan suku Tai juga. Jadi, Khalid pergi kepada Bani Jadilah dan di sini Adi ibn Hatim sekali lagi memainkan peranannya sebagai orang yang menahan Khalid ibn Al-Walid dengan kata beri tangguh ataupun beri tempoh aku beberapa hari hingga aku dapat pergi kepada mereka,
semoga Allah menyelamatkan mereka sebagaimana Allah menyelamatkan Al-Ghawth. Maknanya Adi ibn Hatim di sini, dia memiliki satu keyakinan yang begitu tinggi. Adi ibn Hatim, dia memiliki satu keyakinan yang begitu tinggi untuk menyelamatkan akidah yang ada pada ataupun yang ada pada kaumnya, iaitu suku Ta'i yang terdiri di kalangan Bani Jadilah dan juga Bani Al-Ghawth. Bani Al-Ghawth tadi dah selamat dah muslimah. Dah selamat. Mereka dah bergabung dengan Khalid ibn Al-Walid. Sekarang ada lagi satu, iaitu Bani Jadilah. Bani Jadilah. Jadi Bani Jadilah di sini, mereka belum lagi memberikan kata putus. Adakah ingin bergabung dengan Tulaiha ataupun kembali kepada Islam dan bergabung di bawah pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Adi ibn Abi Hatim minta tangguh daripada siapa? Khalid ibn Al-Walid, supaya dapat pergi kepada Bani Jadilah dan pujuk mereka agar kembali kepada Islam. Okey, baik. Seterusnya kita lihat begini. Adi ibn Hatim kembali mendatangi mereka dan memujuk mereka hingga akhirnya mereka mengikutinya. Akhirnya mereka bersetuju untuk ikut ataupun kembali kepada agama Islam. Yang mana kita dapati setelah itu Adi membawa mereka dalam keadaan Muslim kepada Khalid ibn Al-Walid. Masya-Allah, tabarakallah Adi ni. Dia punya semangat, dia tu tak berputus asa. Tadi pada awalnya kita lihat kan mereka tu kutuk dia kan. Mereka kata tak nak ikut Abu Bakar radhiyallahu an. Tetapi adakah Adi ibn Hatim di sini dia pun pergi meninggalkan mereka, meninggalkan kaumnya yang merupakan amanah yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an agar dia dapat tarik kaumnya itu tadi kepada agama Islam? Adi di sini dia tidak berputus asa. Bahkan bila Khalid ibn Al-Walid sampai untuk memerangi kaumnya, dia masih lagi meminta tempoh daripada Khalid supaya berikan dia tempoh agar dia dapat selamatkan kaumnya masuk kembali ke dalam agama Islam. Dan di sini ya muslimah, kita lihat bila Adi dapat mengembalikan, iaitu dah berjaya memujuk kaumnya, iaitu Bani Jadilah agar pulang kepada kembali kepada agama Islam ini, keuntungannya berpihak kepada tentera muslimin, iaitu menuju ke Bani Jadilah. Iaitu Adi minta tangguh tadi kan, kini tadi saya sudah jelaskan. Kemudian Bani Jadilah menyertai Khalid bersama dengan 1,000 penunggang kuda. 1,000 penunggang kuda, yang mana di antara mereka itu, mereka ni ada ramai sebenarnya, tetapi di antara mereka ada 1,000. Yang selebihnya tidak disebutkan jumlahnya berapa muslimah, tetapi di antara mereka ada 1,000 orang penunggang kuda yang menyertai Khalid ibn Al-Walid. Yang selebihnya bukan di kalangan penunggang kuda lah, tapi mereka adalah tentera yang tidak menunggang kuda, dan mereka menyertai Khalid ibn Al-Walid. Dan di sini keuntungannya berpihak kepada tentera muslimin. Apabila Adi tampil ke hadapan membantu Khalid ibn Al-Walid dalam misi ini, bagi saya di sini Abu Bakar radhiyallahu an, masya-Allah tabarakallah, ada kebijaksanaannya dalam menyusun ataupun dalam mengaturkan strategi itu tadi, bagaimana nak bawa kembali orang-orang yang berada di Ghatafan yang terdiri di kalangan suku Tai itu tadi agar dapat kembali kepada agama Islam. Antaranya ialah dengan menghantar Adi ibn Hatim, supaya yang mana merupakan di kalangan mereka, agar dapat pujuk dan bawa mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu ya muslimah, kita lihat di sini berlakulah pertempuran di Buzakha. Di Buzakha ini berlaku pertempuran antara Khalid dan juga Tulaiha. Apa yang berlaku? Cuba rujuk pada muka surat 114. Kisahnya agak panjang juga ya muslimah. Kalau kita lihat di sini pada muka surat 114, 115 hinggalah pada muka surat 116 ya, di situ
menceritakan tentang pertempuran ini, yang mana Khalid kemudian bergerak menuju Gunung Aja dan juga Salma. Di sana beliau menyiapkan tentera dan ternyata mereka bertemu dengan Tulaiha al-Asadi di satu tempat yang bernama Buzakha. Di ketika itu, ramai orang Arab atau banyak orang Arab menyaksikan pertempuran hebat antara kedua pasukan tersebut sambil menunggu-nunggu siapakah yang akhirnya akan menerima kekalahan dalam pertempuran itu. Jadi Tulaiha datang membawa kaumnya dan orang-orang yang bergabung dengan tenteranya. Tadi kan kita bincangkan di awal sekali, Tulaiha dia berjaya membawa Bani Abs dan juga Zubyan, perkampungannya iaitu Bani Asad di Ghatafan, semuanya bergabung dengan beliau. Dan kita dapati di sini ada seorang yang bernama Uyainah. Okay, seorang ketua yang bernama Uyainah ibn Hisin bersama dengan tenteranya yang berjumlah 700 orang dari Bani Fazarah menyertai Tulaiha. Jadi dari sudut pihak ketenteraan, Tulaiha memiliki tentera yang agak ramai. Maka berlakulah pertempuran antara tentera Khalid ibn al-Walid dan juga tentera Tulaiha. Tapi Muslimah, Tulaiha ni dia tak ikut berperang. Dia duduk relax one corner. Konon-konon dia itu Nabi. Sebab kita pun pernah bincangkan, Tulaiha al-Asadi ini kan, dia mengaku dirinya juga sebagai seorang Nabi. Sebab itu, bila mereka yang menyokong Tulaiha ini, kita masukkan mereka dalam kategori orang yang murtad. Kerana mengaku Tulaiha sebagai Nabi. Termasuklah Uyainah beserta dengan 700 tenteranya di kalangan Bani Fazarah itu. Kan 700 orang lah di kalangan Bani Fazarah. Jadi kita lihat di sini, pasukan pun berbaris sementara Tulaiha duduk berselimut, seolah-olah sedang menerima wahyu. Begitu keadaan Tulaiha pada masa tersebut. Jadi dia menunggu apa yang diwahyukan kepadanya sebagaimana yang mereka dakwa. Sementara Uyainah terus berperang bermati-matian di dalam peperangan ini. Jadi Uyainah ni dia berperang bersama dengan tentera siapa tadi? Tulaiha, okay, bersama dengan tentera Tulaiha untuk mendapatkan kemenangan. Tapi dia dapati Tulaiha ni pula sibuk tunggu wahyu, duduk berselimut sibuk tunggu wahyu. Jadi ya Muslimah, dalam teks ini pada muka surat 114 kita dapati Uyainah sebanyak 3 kali datang bertemu dengan Tulaiha. Dia tanya, apakah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan engkau? Bukan Tuhan. Apakah telah datang kepadamu Jibril? Itu soalannya. Apakah telah datang kepadamu Jibril? Jadi, Tulaiha kata apa? Belum. Masuk kali kedua, masuk kali ketiga. Masuk kali ketiga, dia kata apa? Ya. Jibril dah datang kepada dia. Jadi Uyainah tanya, apa yang dikatakan Jibril kepada engkau? Jadi Tulaiha pun menjawab, dia berkata bahawa engkau akan mengalami perang yang hebat seperti yang pernah dialaminya dan perkataan tidak akan engkau lupa. Di sini Uyainah pun bingit dengan dia. Uyainah bingit dengan dia dan dia kata apa? Aku yakin Allah telah mengetahui bahawa kelak akan terjadi atas dirimu perkataan yang tidak akan engkau lupakan. Lalu Uyainah pun bawa balik tenteranya yang berjumlah 700 orang keluar daripada tentera Tulaiha. Dan pada masa itu, kaum muslimin mendatangi Tulaiha. Apa yang dia buat? Tulaiha ni, bila kaum muslimin datang berdepan dengan dia lari. Dia lari menaiki kuda yang telah dipersiapkannya sambil membawa isterinya bernama An-Nawar. Sambil membawa isteri bernama An-Nawar. Kemudian keduanya pun lari menuju negeri Syam. Saya nak pendekkan cerita di sini, Muslimah. Kekalahan berada di pihak Tulaiha, yang mana dia lari. Dan pada masa itu, Uyainah berjaya ditawan oleh tentera Khalid ibn al-Walid. Dan seterusnya membawa beliau pulang ke Madinah. Dan pada masa itu, ketika berhadapan dengan Abu Bakar radhiyallahu an, Uyainah dia bertaubat dan kemudiannya Abu Bakar radhiyallahu an melepaskan beliau. Dan disebutkan bahawasanya Uyainah setelah itu dia memiliki keislaman yang baik. Dan apa yang berlaku kepada Tulaiha?
Tulaiha juga kita dapati ya dalam kisah ini dia bertaubat. Kalau kita lihat pada muka surat 115 ya muslimah, di situ cuba lihat pada perenggan yang ketiga. Dikatakan bahawasanya Tulaiha dia kembali bertaubat, masuk Islam dan berangkat menunaikan umrah menuju ke Makkah pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan dia tak bertemu dengan Abu Bakar kerana dia rasa malu. Dia rasa malu. Jadi dia tak bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Cuma yang penting di sini muslimah, kita dapati dia bertaubat kepada Allah. Dia kembali ke jalan Allah yang benar, lalu kemudiannya dia menjadi seorang muslim yang baik. Dia menjadi seorang muslim yang baik. Dan ya, apa yang boleh kita pelajari daripada kisah ataupun misi ketenteraan yang dilaksanakan oleh Khalid ibn al-Walid untuk menumpaskan Tulaiha al-Asadi itu tadi. Pertama muslimah. Pertama, tindakan dibuat dengan tenang dan tidak dibuat dengan tergesa-gesa. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Adi ibn Hatim. Sehingga apa ya muslimah? Bila Adi ibn Hatim dia meminta tangguh daripada Khalid ibn al-Walid, penangguhan yang diminta dalam keadaan yang tenang supaya Khalid ibn al-Walid tidak tergesa-gesa menyerang suku Tai itu tadi, akhirnya memberikan keuntungan di pihak tentera muslimin. Sehingga dalam teks kita ini ya, kalau kita lihat pada muka surat 113, saya nak bawa kembali daripada muka surat 113, dikatakan bahawa Adi ibn Hatim dianggap sebagai orang yang paling berbakti dan paling berkah bagi kaumnya. Semoga Allah meredai. Semoga Allah meredai mereka. Di sini muslimah kita lihat, dalam hidup kita, bila kita perlu mengambil apa jua tindakan, kita perlu berada dalam keadaan yang tenang. Jangan kita tergesa-gesa sehingga kita membuat keputusan yang salah. Okey, sehingga kita membuat keputusan yang salah. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita sebagai manusia yang bersifat tergesa-gesa. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-11, apa kata Allah? Wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia ini adalah bersifat tergesa-gesa. Memang begitu penciptaan kita ni muslimah. Allah ciptakan kita dalam keadaan yang memiliki sifat yang tergesa-gesa. Tetapi Nabi ingatkan, sifat yang tergesa-gesa ini perlu kita kawal. Kerana apa? Ketergesa-gesaan ianya adalah daripada syaitan. Nabi kata apa? Wala ajalatu minasyaitan. Okey, yang mana ia daripada sanad yang hasan. Nabi kata tergesa-gesa datangnya daripada syaitan. Maka sebab itu sebelum kita memuktamadkan sebuah keputusan untuk kita ambil apa jua tindakan dalam kehidupan kita ini muslimah, pastikan bukan kita buat keputusan itu kerana tergesa-gesa, iaitu tidak sabar. Jadi dalam hidup kita ini kita perlu banyak bersabar. Yang akhirnya kelak kita akan dapat satu hasil yang memberikan keuntungan bagi diri kita. Ya, mudah-mudahan begitu. Baik muslimah. Kedua ya, dalam hidup kita ini ataupun dalam kisah yang kita pelajari itu tadi, bukankah kita dapati ada dua orang yang bertaubat? Yang mana kedua-dua mereka ini melakukan dosa yang besar, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kaum tadi kan, iaitu suku Tai yang terdiri di kalangan Bani Jadilah dan juga Bani Al-Ghawth, mereka juga di kalangan orang yang telah murtad, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada agama Islam. Tapi kita dapati mereka kembali kepada agama Islam, iaitu bertaubat kepada Allah. Daripada kes itu tadi, apa yang berlaku kepada Tulaiha, kan, yang mana dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Kemudian Uyainah pun mengaku Tulaiha sebagai Nabi. Tapi kemudiannya mereka semua bertaubat kepada Allah.
Ini menunjukkan begini muslimah. Kita dalam hidup ini, kita buat perkara yang besar bagaimana sekalipun dosanya, kita berhak bertaubat kepada Allah. Kita berhak bertaubat kepada Allah. Kerana pintu taubat sentiasa terbuka bagi seorang hamba walaupun dia telah melakukan dosa yang begitu besar. Jangan sesekali kita lupa pesanan Nabi SAW. Yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW memperingatkan kita bahawa ini adalah hadis kudusi. Hadis kudusi, Allah kata kepada kita, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika wala ubali." Allah pesan kepada kita sebagai anak Adam, itu sebagai umat manusia, bahawa sesungguhnya selama mana engkau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku mengampunkan engkau. Ghafartu laka ma kana fika, dalam apa jua keadaan engkau, wala ubali. Allah kata kepada kita, aku tidak peduli bagaimana keadaan engkau, apapun history engkau, apapun latar belakang engkau, apapun dosa yang pernah engkau buat, Allah tak pernah peduli tentang itu muslimah. Tapi yang Allah inginkan ialah selama mana kita ni angkat tangan doa kepada Allah dan berharap kepada Allah, Allah akan ampunkan kita. Apa kata Allah lagi dalam hadis kudusi ini? Allah kata, "Ya bani Adam, law balaghat zunubuka ananas sama." Walaupun dosa engkau menggunung tinggi, thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali. Aku ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Bukankah itu yang dilakukan oleh Tulaiha? Dia dah mengaku dirinya sebagai Nabi muslimah. Okey, dalam hal ini ya muslimah, dia dah mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Bolehkah kita mengaku diri kita sebagai seorang Nabi? Tidak. Bahkan di situ ada Uyainah, ada di kalangan suku Tayyib yang mengaku dia sebagai Nabi. Tapi kemudian kita dapati mereka semua bertaubat kepada Allah. Yang kita juga tahu, mengaku diri sebagai Nabi, mengaku orang lain sebagai Nabi, itu adalah dosa besar. Tetapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka bertaubat kepada Allah. Ia adalah dosa yang besar. Yang mungkin bagi kita, dosa tu kalau kita buat menggunung tinggi, dosa tu besar sangat. Bolehkah Allah ampunkan kita? Itu bukan isunya. Isunya sekarang, adakah kita nak bertaubat ataupun tidak? Setelah kita melakukan dosa. Dan kita dapati, kedua-duanya iaitu Uyainah dan juga Tulaiha yang mengaku dirinya sebagai Nabi itu tadi, kedua-dua mereka setelah bertaubat menjadi seorang Muslim yang baik keislaman mereka. Maka kita tidak pernah ada alasan ataupun kita tidak boleh mencipta apa-apa juga alasan yang menyebabkan kita tidak mahu bertaubat kepada Allah. Kerana apa muslimah? Allah tidak pernah menutup pintu taubat itu daripada diri kita. Allah tidak pernah menutup pintu taubat itu daripada diri kita. Bahkan ya, kalau kita nak rujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi SAW? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bin nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Dan perkara ini berlaku hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehinggalah matahari terbit daripada barat. Maknanya keadaan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu malam, pada waktu siang dan juga siang itu tadi berlaku 24 jam untuk orang yang berdosa.
Dan Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubat mereka yang berdosa di waktu malam dan juga pada waktu siang. Sehingga bila? Sehingga hari kiamat. Dan hal tersebut berlaku setiap hari muslimah. Maka di sini tidak ada alasan untuk kita kata Allah terima ke taubat saya. Itu bukan alasannya. Tetapi sekarang ini, adakah kita nak jadi seorang muslimah yang bertaubat daripada dosa-dosa kita? Rebutlah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat kepada Dia. Kerana apa? Kita masih lagi bernyawa. Bila nyawa kita dah sampai di sini, dah nyawa-nyawa ikan tu kita kata, kemudian kita mati, taubat itu dah tak ada lagi untuk kita. Taubat tu dah tak ada lagi untuk kita. Jadi kita lihat ya di sini muslimah, orang yang buat dosa yang begitu besar sekali, mensyirikkan Allah. Tapi kemudian bila mereka bertaubat, mereka menjadi seorang muslim yang baik. Kita juga perlu menjadi sedemikian. Bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita, kita juga perlu menjadi seorang muslimah yang baik. Baik dari sudut keislamannya, maksudnya akidahnya baik, amalannya baik, akhlaknya baik. Itu yang dapat kita pelajari ya, daripada perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah bagi saya, kisahnya cantik, kisahnya cantik, dan akhirnya ia ditutup juga dengan pengajaran yang indah. Mudah-mudahan ya muslimah, ia memberikan motivasi bagi diri kita untuk sentiasa menjadi seseorang yang tidak tergesa-gesa dalam setiap perbuatan kita, dan juga menjadi seorang muslimah yang sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga di sini sahaja muslimah perbincangan kita pada hari ini. Sudah tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.